Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam sesi yang kedua di bawah tajuk pengurusan harta anak yatim di bawah bidang hukum ataupun di bawah bidang ayat-ayat hukum. Saudara boleh tengok di dalam muka surat 16 pada perenggan terakhir itu, dia kata begitu jua haram memakan harta anak yatim bagi penjaga yang kaya. Diharamkan ya, sebagaimana kita telah terangkan dalam sesi yang pertama. Saya tak perlu nak sebut secara panjang detail. Saudara para pelajar boleh tengok ya di dalam surat 17 ayat Quran yang Allah Taala larang keras daripada memakan harta anak yatim secara zalim. Begitu juga hadis Nabi SAW. Nabi kategorikan orang yang memakan harta anak yatim ini sebagai orang yang melakukan perkara-perkara yang membinasakan. Nabi kata ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kamu jauhi daripada 7 benda yang membinasakan. Antara Nabi sebut aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. 7 benda yang Nabi senaraikan sebagai al-mubiqat atau kata al-muhlikat, yang membinasakan, iaitu aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kita tengok cara nak menguruskan harta anak yatim. Di mana sebagai seorang penjaga, sama ada dia ibu kepada anak tersebut ataupun bapa saudara ataupun adik-beradik, datuk ataupun warisnya ataupun sesiapa saja yang menjaga anak yatim tadi, dia jaga harta benda anak yatim tadi, maka dia kena urus cara ataupun mengambil beberapa pendekatan di dalam menguruskan harta anak yatim. Antara langkah yang perlu dia lakukan dalam mengurus harta anak yatim, dia yang pertama memberi pembelanjaan yang cukup dan layanan yang baik kepada anak yatim. Jangan membelanjakan dengan cara yang boros dan jangan juga melayan dengan cara yang tak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mereka dah sampai umur, uji mereka, tengok demo ni ataupun mereka ni mampu ke tidak lagi mengurus harta benda. Macam mana nak uji, kita sebut lepas daripada ni. Yang ketiga, menyerahkan harta anak yatim setelah terbukti kecerdikan mereka mengurus harta benda. Bila dah kita uji, tengok dia demo ni dah pandai nak urus harta benda ni, kita serahlah harta mereka keseluruhannya. Bila dah pandai dah. Yang keempat, ketika mana kita serahkan harta itu, kita kena hadirkan saksi semasa kita serahkan harta tersebut. Jadi ada 4 benda tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, kita bagi pembelanjaan yang cukup, yang memadai, yang padan. Yang kedua, uji dia. Yang ketiga, bila uji dah mampu, kita serahkan. Yang keempat, wak mai juga ataupun wak mari saksi semasa menyerahkan harta anak yatim. Okey, cara untuk yang keseterusnya, contoh ujian untuk menilai kebolehan dia ni mampu urus atau tak mampu urus harta anak ni, harta dia ni. Yang pertama, kita bagi duit kepada dia, sedikit duit. Kita bagi untuk tengok dia ni boleh tak urus duit dia ni dalam urusan seharian dia. Itu satu. Yang kedua, kita boleh bagi dia duit sedikit sebagai modal perniagaan. Kalau dia mampu untuk niagakan harta yang modal yang kita bagi pada dia ni, maka dia ni kalau pandai, maknanya dia mampu untuk uruskan harta dia. Yang ketiga, kita bagi kepada mereka aset untuk memastikan sama ada dia mampu menguruskan harta ataupun tidak. Ini 3 cara lah. 3 cara yang mungkin kita boleh tengok test untuk mereka ini mampu tidak menguruskan harta. Kalau dah mampu, serahkan harta dia orang. Okey, seterusnya larangan dalam pengurusan harta anak yatim. Ada benda-benda yang dilarang. Ketika mana kita uruskan harta anak yatim ni, ada benda yang dilarang. Antara yang dilarang, haram kita memakan harta anak yatim kalau kita ni kaya. Kalau kaya, jangan makan harta anak yatim. Allah Ta'ala larang. Sebagaimana ayat kita kata tadi, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Kalau kamu ni orang kaya, kalau dia ni orang kaya, penjaga ni, maka dia kena tahan diri daripada
gunakan atau mengambil harta anak yatim tersebut. Tetapi kalau dia ni miskin, boleh dia guna ataupun ambil dengan cara yang berpatutan, yang kadar yang orang kata tidak melampau, ya. Yang seterusnya, apa yang dilarang dalam kita menguruskan harta anak yatim ini? Jangan boros di dalam membelanjakan harta benda mereka. Walaupun untuk mereka, jangan boros. Jangan boros. Yang ketiga, jangan serahkan harta anak yatim sebelum diuji kecerdikannya. Tak uji apa-apa bagi dah. Ini tak boleh, ya. Kerana saya kata dah tadi, kerana bila kita serah sebelum kita uji, boleh barangkali dia ni tak pandai nak urus harta, habis duit. Habis awal. Tak sampai sehari, tak sampai 2 hari, tak sampai seminggu, dah habis duit. Maka ini antara larangan. 3 larangan kita sebut tadi. Yang pertama, orang yang kaya tak boleh makan harta anak yatim. Orang yang miskin boleh guna ataupun ambil dengan kadar yang tertentu ataupun kadar yang tidak melampau, yang berpatutan. Yang kedua, membelanjakan harta itu dengan tidak boros. Yang ketiga iaitu serahkan selepas kita uji dia. Maknanya jangan serahkan ketika mana kita belum uji. Itu mana larangan, ya. Seterusnya, hikmah pengurusan harta anak yatim. Soalan yang berkaitan dengan hikmah ni, kita kadang-kadang diwak mari soalan kebaikan, hikmah itu. Apa kelebihan pengurusan harta anak yatim yang betul? Apa kebaikan dia? Apa hikmah dia? Apa cara dia? Kemungkinan cara juga tengoklah keadaan dia. Di mana soalan-soalan begini kebiasaannya dia tidaklah terhad jawapannya. Kita boleh reka. Kalau logik, maka diterima. Tengok, ya, hikmah pengurusan harta anak yatim yang betul. Yang pertama, apa kebaikannya? Kehidupan anak-anak yatim itu akan terjamin. Soalan kalau dia dia suruh sebut apa kelebihan, apa kebaikan, apa hikmah. Sebutkan 3 hikmah pengurusan harta anak yatim dengan betul. Yang betul, kan? Maka kita, soalan kalau 3 ni, dia ada 6 markah. 1 huraian, 1 isi, 1 huraian. Mana isi dia? Kehidupan anak yatim akan terjamin. Itu isi. Lalu kita boleh create sendiri dia punya huraian. Huraian, maknanya huraian ni saya dah bagi tahu sebelum ini, boleh guna kata sendi kabus. Kerana untuk K, untuk A agar, B bagi, U untuk S seperti ataupun supaya. Boleh guna kata sendi tu. Maknanya supaya sekian-sekian, untuk sekian-sekian. Maknanya kita kata kehidupan anak yatim akan terjamin untuk mereka meneruskan masa hadapan. Itu dah 2 markah dah. Jangan tak perlu fikir panjang-panjang. Jadi saudara boleh, pelajar boleh ambil poin dia saja, create sendiri dia punya huraian. Mana kehidupan anak yatim terjamin. Apa huraian? Kita boleh create sendiri. Okay? Yang kedua, mengelakkan sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan harta. Okay? Itu adalah isi. Kita boleh ambil mengelak sebarang penyelewengan ke, ataupun mengelak daripada sebarang penyalahgunaan harta. Huraiannya kita boleh create sendiri. Contoh kita kata supaya kita kata ataupun agar tidak kita kata digunakan harta itu dengan cara yang tidak sah. Boleh. Situ yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan permusuhan. Itu adalah isi. Jadi kita create lah dia punya kita kata huraian dia. Dan seterusnya, tengok yang keempat, merapatkan hubungan silaturahim. Yang kelima, memberikan kegembiraan kepada anak yatim. Huraian saya dah beritahu macam mana. Boleh kita hafal ataupun kita ingat, ataupun benda ni tak hafal pun kita boleh create sendiri. Cuma kalau nak hafal, ambil 3 dah padan, ya. Okey, seterusnya tengok kepada cadangan untuk menggalakkan pengurusan harta anak yatim yang sesuai. Untuk cadangan menggalakkan pengurusan harta anak yatim yang sesuai, saudara para pendengar, pelajar-pelajar boleh tengok dalam buku teks, baca, teliti baik-baik, tengok baik-baik. Contoh saya sebut, saya baca 1-2 daripadanya. Yang pertama, mewujudkan akaun khusus untuk anak yatim. Supaya apa? Supaya tak bercampur harta dia dengan harta penjaga.
tak bercampur. Supaya tak timbullah orang kata masalah pada masa akan datang kalaulah penjaga itu meninggal contohnya. Yang kedua, lantik berapa orang untuk menjaga amanah harta tersebut bagi mengelakkan sebarang penyelewengan contohnya. Kita boleh tengok yang lain, saudara para pelajar boleh tengok, dan untuk replikasi kendiri saudara pelajar boleh tengok. Tolong saudara, tolong tengok, baca balik dan jawab soalan-soalan yang ada dalam buku teks ini. Mudah-mudahan para pelajar, bila para pelajar baca, para pelajar mengambil perhatian, bukan sekadar kita ni orang kata dapat melahirkan, orang kata memahami apa orang kata hukum hakam ataupun kita kata orang kata aturan yang ada di dalam Islam, tetapi boleh memberi satu, kita kata, melahirkan dalam diri kita sifat berhati-hati di dalam melakukan apa tindakan yang kita lakukan. Khususnya contoh suatu masa nanti kalau para saudara, para pendengar, para pelajar, dia jadi penjaga kepada orang tertentu, maka dia kena tengok perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi saya rasa sekadar itu, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada saudara dan saudari sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala mencucuri rahmat kepada kita semua. Wassallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi pada slot yang seterusnya.